Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Fatia Fasihah binti Ruzaimi dari PSMP PK2 Ambilan Jun 2020. Hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi digital yang telah saya hasilkan yang diberi nama FasiMart. Antara isi kandungan yang akan saya ketengahkan dalam pembentangan kali ini adalah yang pertama, pengenalan, yang kedua, masalah murid, yang ketiga, DSKP yang dipilih, yang keempat, objektif, yang kelima, cadangan inovasi, yang keenam, cara penggunaan, yang ketujuh, kekuatan, yang ke-8, kelemahan serta penambahbaikan, yang terakhir sekali adalah rujukan. Baiklah, dalam meniti arus kemodenan ini, budaya kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi untuk perkembangan semasa. Walaupun begitu, dunia pendidikan juga tidak terkecuali daripada perkembangan teknologi ini, kerana ianya akan memberi impak yang positif kepada pendidikan, terutama sekali di Malaysia. Baiklah, sebelum kita meneruskan ke pembentangan yang selanjutnya, saya akan mengupas sedikit berkaitan dengan apa itu inovasi digital dan kenapa ianya perlu. Menurut Muhammad Lokman Khairi 2023, inovasi digital ni adalah penerapan teknologi digital untuk diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengatasi sesuatu masalah. Daripada definisi yang diberikan ini, saya akan merungkaikan bahawa inovasi ini adalah satu benda baharu yang kita hasilkan menggunakan teknologi moden untuk membantu murid-murid, terutama sekali MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas, untuk membantu dia belajar di dalam bilik darjah. Dengan adanya inovasi digital ni, masalah yang dihadapi oleh murid tersebut di dalam kelas dapat diatasi walaupun sedikit. Kenapa perlu ada inovasi digital ni? Sebab menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2008, KPM telah menyarankan agar pihak sekolah menggunakan teknologi secara optimum dalam PDP. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang KPM tu sendiri telah sarankan kita tu siapa? Gurulah, sebagai bakal guru, untuk menggunakan teknologi, iaitu teknologi maklumat seperti komputer riba, telefon, LCD dan sebagainya, untuk diterapkan kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Penggunaan yang disarankan adalah secara optimum. Maksudnya dekat sini, sebagai guru, kita tidaklah masuk ke kelas dan menggunakan chalk and talk saja, tapi kita menggunakan kita integrasikan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini dengan pedagogi ataupun kaedah ataupun strategi untuk digunakan di dalam kelas MBPK. Menurut Al-Raimi et al. 2020, inovasi teknologi dalam pendidikan ini penting. Sebab apa? Sebab ia akan membawa kepada pembangunan ekonomi dan juga pembangunan insan yang seimbang. Jadi bila kita terapkan teknologi ataupun inovasi digital ni di sekolah, secara tidak langsung murid-murid dapat belajar dengan lebih seronok dan mereka dapat ilmu pengetahuan dengan lebih cepat daripada penerapan teknologi ataupun inovasi digital tersebut. Pembangunan insan yang seimbang dapat dibentuk dan secara tidak langsung pembangunan ekonomi juga akan bertambah. Kerana apa? Kerana ramai insan-insan yang berguna yang memberi sumbangan dalam ekonomi di negara kita. Baiklah, sepanjang menjalani praktikum fasa 1 di Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 selama 3 bulan yang lepas, saya mendapati bahawa beberapa orang murid di sekolah tersebut mempunyai masalah untuk menguasai topik ini, iaitu topik tambah wang. Mereka tidak dapat menyelesaikan soalan matematik yang diberikan kerana tidak berminat untuk menjawabnya. Hal ini kerana
soalan-soalan yang diberikan adalah berbentuk lembaran kerja yang terlalu banyak sehingga menyebabkan mereka tidak tertarik untuk menjawabnya, dan sekiranya guru paksa untuk menjawab, mereka akan menjawab, tetapi soalan yang diberikan adalah kurang tepat, dan soalan tersebut adalah hanya ditulis untuk memenuhi ruang kosong sahaja, dan bukanlah mereka fikir untuk menjawab soalan tersebut. Perkara ini dapat diatasi sekiranya guru tersebut paksa mereka untuk menjawab, tetapi seperti yang saya cakap tadi, jawapan yang diberikan adalah kurang tepat ataupun tidak tepat sama sekali. Jadi inisiatif seperti inovasi digital Fasimat ini wajarlah dibangunkan untuk mengatasi masalah-masalah murid. Seperti yang kita lihat, saya telah nyatakan 3 masalah yang dikenalpasti. Yang pertama iaitu murid bermasalah untuk menambah 2 dan 3 nilai wang dalam lingkungan 1000. Yang kedua, murid tidak tertarik dengan kaedah pengajaran tradisional. Dan yang ketiga adalah murid tidak berminat untuk menjawab soalan dalam bentuk lembaran kerja. Seperti yang kita ketahui, pengajaran tradisional ini adalah pengajaran yang menggunakan kaedah lama ataupun kaedah yang sedikit ke belakang daripada pengajaran yang sekarang. Jadi murid tidak tertarik kerana guru itu tidak kreatif untuk menarik minat murid. Jadi muncullah masalah-masalah yang telah dinyatakan ini. Daripada masalah yang wujud ni, DSKP telah pun dipilih. DSKP yang dipilih adalah berdasarkan DSKP Matematik tahun 5 masalah pembelajaran. Kerana masalah-masalah murid yang telah saya nyatakan tadi adalah berdasarkan murid di sekolah saya yang berumur 11 tahun. Jadi standard kandungan yang saya pilih adalah 3.2 iaitu tambah wang, dan standard prestasi yang dipilih adalah 3.2.1 iaitu menambah 2 nilai wang dan hasil tambahnya RM1,000, dan 3.2.2 menambah 3 nilai wang dan hasil tambahnya RM1,000. Seterusnya saya akan sambung dengan objektif pembangunan inovasi digital ini. Okay, objektif yang pertama adalah murid dapat menambah 2 nilai wang dalam lingkungan RM1,000 dengan betul. Dan objektif yang kedua pula adalah murid dapat menambah 3 nilai wang dalam lingkungan RM1,000 dengan betul. Dan yang terakhir sekali adalah murid untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah. Okey, seperti yang kita tahu, pengajaran secara tradisional ini menyebabkan murid bosan, ataupun penggunaan lembaran kerja ini akan memberi tekanan kepada murid kerana mereka memfikirkan bahawa subjek matematik itu adalah subjek yang susah ataupun killer subjek. Jadi untuk menarik minat murid agar minat dengan subjek matematik ini, maka inovasi digital seperti Fasimat ini sangatlah membantu untuk menarik minat mereka agar suka akan matematik dan mengubah persepsi mereka yang matematik itu sukar kepada matematik itu mudah. Jadi dengan adanya Fasimat ini, objektif-objektif yang telah dinyatakan ini dapat dicapai walaupun bukan dalam masa jangka yang pendek, tapi murid akan lebih tertarik dan seterusnya akan suka kepada subjek matematik itu sendiri. Baiklah, pada permulaan pembinaan inovasi digital ini, saya telah memikirkan bagaimanakah cara untuk membina inovasi ini agar murid-murid tahun 5 yang telah dikenal pasti sebelum ini suka dan ingin melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru, terutama sekali dalam subjek matematik yang berkaitan dengan wang. Jadi cadangan inovasi yang telah saya kemukakan iaitu menggunakan, yang pertama, saya menggunakan konsep jual beli, iaitu hasil tambah harga barang dalam lingkungan RM1,000. Jadi konsep jual beli ni
saya akan mewujudkan dua watak, iaitu seorang watak penjual dan seorang lagi adalah watak pembeli. Jadi dekat sini murid akan diberikan watak untuk menjadi penjual ataupun pembeli. Daripada sini mereka dapat berjual beli secara online dengan menerapkan objektif kita, iaitu murid dapat menambah nilai wang, iaitu 2 ataupun 3 nilai wang dalam lingkungan 1000. Itu adalah konsep cadangan inovasi saya, dan aplikasi yang saya akan gunakan untuk melaksanakan inovasi ini adalah menggunakan PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Menurut Laudia Tisara 2021, aplikasi PowerPoint ini merupakan aplikasi yang sangat berguna dalam pendidikan kerana mempunyai pelbagai fungsi dan tidak memerlukan capaian internet untuk mengaksesnya. Jadi dekat sini, kenapa PowerPoint? Sebab seperti yang kita tahu, murid yang berada di pedalaman berkemungkinan capaian internetnya agak lemah ataupun tiada capaian internet. Jadi dengan menggunakan PowerPoint ni, tidak kiralah berada di sekolah luar bandar ataupun sekolah bandar, murid dapat mengaksesnya dan dapat menggunakan inovasi ini di dalam kelas, dan secara tidak langsung, seperti yang kita ketahui, guru-guru yang veteran, mereka lebih familiar dengan penggunaan PowerPoint. Jadi sekiranya saya memberikan inovasi ini kepada guru di sekolah, mereka juga dapat menggunakan di dalam kelas, bukan sahaja membantu murid, tapi memudahkan kerja guru tersebut untuk memahamkan murid tentang topik wang ini. Untuk cadangan inovasi saya yang seterusnya, disebabkan ada konsep jual beli, jadi saya telah menghasilkan karakter kartun ataupun animasi dengan menggunakan sketchbook dan Pinterest. Gambar yang saya ambil daripada Pinterest, saya masukkan ke dalam sketchbook dan saya melukis semula karakter kartun seperti di sebelah sini. Dan kalau kita dapat lihat, yang lelaki, perempuan dan lelaki dan perempuan tersebut adalah karakter yang telah saya hasilkan sendiri dengan menggunakan sketchbook. Baik, ini adalah cara penggunaan inovasi digital yang telah dibangunkan. Mari selesaikan balik kat sini, murid akan klik telefon dan murid juga akan ambil headphone. Bayar. Jawab soalan dan pilih jawapan yang betul. Jadi kat sini, murid yang memegang watak sebagai penjual akan menjawab soalan penambahan secara bentuk lazim di kotak ni. Jadi murid akan tulis jawapan yang betul seperti yang telah tertera di sini, dan setelah itu murid tersebut akan memilih mana satu jawapan yang betul. Harga adalah okay. Bila betul, murid akan dapat tahniah betul, dan seterusnya. Jom bayar. Murid yang kedua pula yang jadi pembeli akan bayar, dan dekat sini guru akan membimbing murid untuk mengira wang menggunakan wang betul ataupun wang contoh. Jadi sekiranya murid kira betul, guru akan klik betul. Sekiranya murid salah, guru akan klik salah. Jadi kita tengok, kalau murid jawab betul, akan naik tahniah betul. Seterusnya kita akan gerak ke level yang kedua, iaitu kita akan klik butang ni. Okey, kat sini murid akan ambil kamera biru
dan kamera hitam. Jadi kat sini elemen mentas kurikulum juga dapat diterapkan kerana guru boleh tanya kamera ni warna apa, kamera ni warna apa, dan guru juga boleh soal tentang harga kamera ini. Setelah itu bayar. Okay. Sama macam konsep tadi, Jawab soalan dan pilih jawapan yang betul. yang jadi penjual akan tulis jawapan. Okay, kita buat RM 920. Okey. Setelah isi tempat kosong seperti berikut, murid akan pilih harga di sini. Klik 920. Okey. Tanya betul. Setelah itu, dia akan pergi seterusnya untuk Jom bayar. murid yang menjadi pembeli akan klik untuk bayar. Okey, kat sini seperti tadi, murid akan kira wang bersama-sama dengan guru. Jika betul, guru akan klik betul dan tahniah betul. Okay, seterusnya patutnya akan bergerak lagi ke kedai yang seterusnya. Jom selesaikan kunci yang seterusnya. Kita akan klik Ambil beg tangan. ambil beg tangan. Okay, kita akan ambil beg tangan. Kita klik pada beg tangan. Ambil kasut. Ambil kasut, kita akan klik. Ni pun akan ada elemen mentas kurikulum di mana guru dapat tanya ada berapa pasang kasut di rak sini, ada berapa buah handbag, berapa buah beg tangan di sini, dan boleh bertanya juga berkaitan dengan warna. Setelah itu bayar. Seperti biasa, murid akan tulis Dan pilih jawapan yang betul. murid akan tulis jawapan di sini. RM, katakan kita buat 310. Okey. Bila murid jawab macam ni, kita tekan. Ni kalau salah, dia akan naik cuba lagi, kurang tepat. Jom bayar. Jadi dia akan naik harga yang betul RM405 di sini. Maka murid yang menjadi pembeli akan menekan bayar dan mengira bersama guru. Sekiranya betul, guru klik betul, dan sekiranya salah, guru klik salah. Cuba lagi, kurang tepat. Seterusnya, kita berada di level yang terakhir. Saya mahu gitar. Kat sini dia cakap dia nak gitar. Saya juga mahu piano elektrik. Okay, dia nak piano elektrik juga. Saya mahu pembesar suara juga. Jom bayar. Setelah selesai, seperti biasa, Jawab kira soalan dan pilih jawapan yang betul. sekiranya betul-betul, klik untuk bayar. Katakan salah, setara. Seterusnya, okay. Dan tamat. Tamat. Jom main lagi. Setelah menghasilkan inovasi ini ataupun Fasimart, saya telah mempromosikan di beberapa platform, iaitu di WhatsApp, di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tujuan promosi ini diadakan adalah untuk menyebarluaskan lagi kepada orang awam ataupun masyarakat berkaitan dengan inovasi digital yang telah dihasilkan dengan menggunakan PowerPoint. Daripada promosi yang dilaksanakan ini, masyarakat juga dapat tahu bahawa PowerPoint bukan sahaja untuk pembentangan, tetapi dia juga boleh digunakan untuk dijadikan sebagai
game ataupun permainan untuk murid-murid yang mempunyai masalah, terutama sekali murid yang mempunyai masalah dalam menambah 2 dan 3 nilai wang dalam lingkungan 1000. Bagi kekuatan Fasimat ini setelah laksanakan uji lari adalah yang pertama, boleh dimainkan tanpa capaian internet. Seperti kita ketahui, PowerPoint ni boleh dibuka ataupun boleh diakses tanpa memerlukan internet. Jadi murid dapat menggunakan PowerPoint ini untuk bermain, seterusnya mencapai objektif kita, iaitu menambah 2 nilai wang dan 3 nilai wang dalam lingkungan 1000. Kekuatan yang kedua adalah menggalakkan kolaboratif antara murid. Kenapa? Murid yang pertama akan menjadi sebagai penjual dan murid yang kedua akan menjadi sebagai pembeli. Jadi dekat sini mereka akan berkolaboratif untuk bermain permainan ini sehingga tamat. Seperti yang kita lihat tadi, murid yang menjual akan menambah menggunakan bentuk lazim dan memilih jawapan betul. Manakala murid yang membeli, mereka akan mengira duit menggunakan duit kertas secara mawujud dengan bimbingan guru, dan di situ secara tidak langsung murid A dan murid B dapat berkolaboratif untuk menyelesaikan soalan-soalan yang ada dalam inovasi digital ini. Yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah animasi yang menarik perhatian murid. Seperti yang kita lihat, animasi yang digunakan adalah berbentuk orang, karakter kartun dan juga barang-barang yang berada di persekitaran murid. Jadi murid tahu apa itu kamera, apa itu telefon dan sebagainya. Disebabkan benda yang berada di sekelilingnya dimasukkan ke dalam PowerPoint ini, jadi mereka lebih tertarik untuk melaksanakan atau menyiapkan soalan-soalan yang ada dalam permainan ini. Jika ada kelebihan, maka adalah kekurangannya. Jadi kelemahan ataupun kekurangan yang dapat dilihat dalam inovasi digital Fasimat ini adalah yang pertama, kurang soalan berkaitan penambahan 2 nilai dan 3 nilai wang dalam lingkungan 1000. Jadi ini adalah feedback daripada guru yang telah saya laksanakan uji lari tersebut. Dia cakap yang permainan digital ini bagus, tetapi kelemahan dia soalan dalam permainan tersebut kurang, iaitu hanya ada 4 soalan sahaja. Walau bagaimanapun, proses untuk menyiapkan soalan tersebut adalah panjang. Jadi inisiatif yang boleh saya lakukan ataupun penambahbaikan yang boleh dilaksanakan adalah memperbanyakkan lagi soalan yang pelbagai dalam permainan tersebut. Contohnya, saya tambah lagi stesen yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Mungkin stesen yang ke-5 tersebut kita letakkan murid untuk membeli barang yang lain daripada barang yang telah ada di level-level yang sebelumnya. Okay. Untuk kelemahan yang kedua, soalan tahap sederhana. Menurut cikgu tersebut, soalan yang saya sediakan dalam permainan ini adalah pada tahap sederhana. Kerana apa? Semasa dia laksanakan di sekolah, murid yang mempunyai tahap tinggi, mereka laju untuk menyiapkan soalan ini. Mereka tidak memerlukan masa lama untuk menyiapkan dan ianya sekadar menyiapkan sahaja dan tanpa ada impak yang positif lah untuk diri murid yang mempunyai tahap yang tinggi, kerana mereka menjawab soalan yang bukan berada tahap mereka. Jadi penambahbaikan yang boleh saya lakukan adalah masukkan beberapa soalan tahap tinggi. Hal ini dapat memberi impak yang positif lah kepada murid yang punya tahap tinggi untuk bermain permainan inovasi digital ini. Sekiranya murid yang tahap rendah bermain, maka mereka dapatlah mencapai objektif seperti yang diingini. Seterusnya merupakan rujukan-rujukan yang telah saya rujuk sepanjang menghasilkan inovasi digital ini. Ini saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.